Hai guys, hari ini kita ada sebuah topik yang panas tentang misteri sejarah Malaysia yang menjadi kontroversi. Semestinya mereka yang percaya dengan misteri ini ialah mereka yang fanatik dan terlalu obses, khususnya di kalangan ahli teori konspirasi. Dan kita tidak semestinya percaya dengan apa yang saya sampaikan ini untuk kita tahu. Tapi ini akan membuatkan kita berfikir. Daripada misteri, kononnya Malaysia tidak pernah dijajah dan merdeka, sehinggalah misteri tentang ucapan terakhir Datuk Onn Jaafar yang dikatakan tentang Freemason dan Illuminati. Itu adalah perkongsian pada hari ini. Ini adalah 4 sejarah misteri Malaysia yang menjadi kontroversi. 4. Amanat terakhir Datuk Onn Jaafar. Pernah di episod lalu saya sampaikan tentang amanat terakhir Datuk Onn Jaafar yang berbunyi begini. Oleh kerana saya mempunyai beberapa peluang dapat melihat satu gerak langkah, satu perbuatan atau cadangan yang hendak dijalankan di tanah Melayu ini. Langkah-langkah dan perbuatan yang mendatangkan kebimbangan kepada diri saya sendiri. Katanya lagi, malang saya berkata, mulut saya ini tertutup, tidak dapat menzahirkan kepada umat Melayu Semenanjung ini apa yang diketahui oleh saya dalam masa menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan dan tanggungan saya itu. Itu adalah ucapan terakhir Datuk Onn Jaafar sebagai yang dipertua UMNO pada 26 Ogos 1951. Sebuah ucapan yang disifatkan oleh ahli konspirasi teori menyimpan maksud tersurat dan misteri tentang amaran kepada orang Melayu, gerakan Freemason dan Illuminati. Ini ialah satu konspirasi popular, tapi ia tidak semestinya betul. Untuk merungkai maksud sebenar ucapan ini, kita perlu tengok sentimen politik yang beliau bawa pada waktu ini. Ia bukanlah sentimen bertemakan gerakan Freemason ataupun Illuminati. Topik ini sangat asing untuk era itu. Datuk Onn Jaafar ialah Ketua Menteri ke-7 Johor yang berkhidmat dari tahun 1895 sehingga tahun 1962. Beliau adalah seorang yang lantang menentang penubuhan Malayan Union yang meletakkan pentadbiran negara di bawah British. Dengan itu dia menubuhkan Parti UMNO pada tahun 1946 dan dilantik menjadi presiden pertama. Namun begitu, Datuk Onn Jaafar mempunyai visi politik yang agak berbeza dari kebanyakan kaum Melayu di tanah Melayu pada waktu itu. Dia memperjuangkan konsep kesatuan di antara kaum dan sifat keterbukaan kaum di dalam parti. Bermaksud, mereka mahukan Parti UMNO untuk menerima keahlian dari orang yang bukan Melayu dan UMNO tidak eksklusif untuk orang Melayu sahaja. Ini sebagai satu usaha untuk memudahkan kerjasama di antara kaum di tanah Melayu secara langsung mempercepatkan kemerdekaan daripada pihak British. Namun begitu, cadangan mereka ini mendapat tentangan dari Majlis Mesyuarat Agung UMNO. Ramai yang tidak dapat menerima perubahan radikal yang dicadangkan. Malah, mereka dituduh berpihak kepada British. Di sini, Datuk Onn Jaafar tidak sekepala lagi dengan pemimpin UMNO. Kecewa dengan UMNO, pada tahun 1951, Datuk Onn Jaafar keluar UMNO. Inilah waktu bila dia memberikan ucapan seperti yang saya sampaikan tadi. Pada tahun yang sama, Datuk Onn Jaafar membuka parti baru dikenali sebagai Independence of Malayan Party, IMP. IMP ialah sebuah parti yang membuka keahlian kepada semua kaum. Namun begitu, parti ini dibubarkan pada tahun 1952 setelah tidak mendapat sambutan dari kaum Melayu. Pada tahun 1953, memperjuangkan visi politik yang sama, dia membuka Parti Negara yang juga berkonsepkan pelbagai kaum, tapi ini juga gagal dan dibubarkan pada tahun 1962. Dengan melihat visi politik Datuk Onn Jaafar dan juga gerak langkah yang dia buat selepas keluar dari UMNO, kita boleh simpulkan amanat terakhirnya itu lebih merujuk kepada kekecewaannya tidak disokong oleh ahli UMNO dan bukannya disebabkan dia bimbang dengan gerakan Freemason dan Illuminati. Tapi bercakap pasal Freemason dan Illuminati, ini membawa saya ke poin yang seterusnya, iaitu 3. Penubuhan dan gerakan Freemason di Malaysia. Walaupun kita tahu sekarang yang amanat terakhir Datuk Onn Jaafar itu tidaklah merujuk kepada Freemason,
Tapi kita tidak boleh nafikan yang gerakan Freemason sudah lama bertapak di Malaysia sejak kemerdekaan lagi. Kepada sesiapa yang tidak tahu, Freemason adalah satu pertubuhan rahsia yang ditubuhkan pada tahun 1717 di England. Bukan semua orang boleh menjadi ahli, hanya golongan elit dan terhormat sahaja seperti golongan berada, ahli politik, cendekiawan, ketua negara dan golongan elit lain. Mereka akan melakukan perjumpaan di sebuah bangunan yang mereka gelar sebagai Freemason Lodge. Di sini mereka akan berbincang dan menjalankan ritual berdasarkan kepercayaan terhadap kuil Raja Sulaiman. Untuk mereka berkembang keluar dari Eropah, mereka perlu untuk membina pertubuhan di seluruh dunia, khususnya di tempat jajahan mereka seperti di Tanah Melayu. Di Malaysia, Freemason Lodge pertama dikenali sebagai The Royal Prince of Wales Lodge, ditubuhkan di Pulau Pinang pada tahun 1875. Selepas itu di Perak pada tahun 1887, di Kuala Lumpur pada tahun 1889, pada tahun 1909, Freemason Lodge ditubuhkan di sekitar kawasan utara Semenanjung, contohnya di Kedah pada tahun 1918. Tidak lupa juga di Sabah dan Sarawak, dan sehingga tahun 1977 sebanyak 55 pertubuhan Freemason telah didaftarkan di Malaysia. Ahli teori konspirasi percaya pertubuhan inilah yang menjadi tangan gaib di dalam menyusun atur negara dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Apa yang lebih menakutkan, ada yang percaya ahli-ahli Freemason ini bukan lagi terhad untuk orang Eropah sahaja. Malah golongan elit di Malaysia pun ada yang dituduh sebagai ahli. Mereka ini sering dikaitkan dengan satu lagi pertubuhan rahsia dikenali sebagai Illuminati, dan objektif utama mereka ialah mahu menjalankan agenda New World Order, iaitu satu pertubuhan kerajaan dunia. Agenda New World Order ini memang betul wujud, malah Tun Mahathir sendiri membuat kenyataan mengecam New World Order semasa ucapannya di persidangan antarabangsa New World Order yang dilakukan di Pusat Konvensyen Putrajaya pada tahun 2015 dahulu. Sebuah kontroversi sejarah Malaysia yang penuh dengan spekulasi. Pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri. 2. Tanah Melayu tidak pernah dijajah dan merdeka. Seterusnya kita lihat satu fahaman yang sangat kontroversi, di mana setengah orang percaya Malaysia tidak pernah dijajah dan tidak pernah merdeka. Iya, pelik bukan? Fahaman ini pada asalnya dipopularkan oleh Profesor Datuk Dr. Zainal Kling. Fakta sejarah menunjukkan Tanah Melayu tidak pernah terjajah. Itu fakta sejarah yang mesti dibaiki dari sekarang oleh semua pihak. Sama ada pelajar, guru, terutama sekali ahli-ahli politik dan pentaksir-pentaksir politik. Dia adalah ketua kluster sejarah warisan dan sosio-budaya dan seorang pensyarah di UPSI Perak. Selain itu, cendekiawan lain seperti Profesor Emeritus Tan Sri Ko K. Kim juga mempunyai fahaman yang sama. Menurut mereka, Tanah Melayu tidak pernah dijajah, sebaliknya ia hanya dinaungi dan dilindungi oleh British melalui Perjanjian Pangkor 1874. Sebuah perjanjian yang menjadi titik awal campur tangan British dalam urusan negeri-negeri Melayu. Peranan pihak British di Tanah Melayu pada waktu itu hanyalah menjadi penasihat kepada Sultan, di mana kehadiran asal mereka ialah untuk mendirikan lombong getah dan biji timah untuk diekspor semula ke Eropah. Mereka juga mendirikan pos perdagangan, memudahkan negara-negara Eropah untuk berdagang dengan negara di Asia Tenggara. Kehadiran mereka bukanlah untuk menjajah. Bila pihak komunis menyerang Tanah Melayu, pihak British membantu mempertahankan Tanah Melayu disebabkan tidak mahu aset mereka dirampas oleh pihak komunis. Sehinggalah pada 31 Ogos 1957 dilaungkan Laungan Merdeka tanda kemerdekaan negara kita. Bagi golongan yang percaya dengan fahaman ini, mereka percaya itu bukanlah titik kemerdekaan dari British. Ini hanyalah satu propaganda dari Tunku Abdul Rahman untuk memperlihatkan Parti UMNO sebagai sebuah parti yang memerdekakan negara. Walaupun begitu, jangan terpesong dengan fahaman ini sebab fakta dan sejarah membuktikan Tanah Melayu semasa dijajah pernah dikenali sebagai British Malaya sebelum ditukar nama menjadi Malayan Union.
pada tahun 1946. Sementara di Sarawak dijajah oleh keluarga James Brooke sebelum diambil alih oleh British, di Sabah pula dijajah oleh British North Borneo Company. Penjajahan di seluruh tempat ini yang membuatkan Tunku Abdul Rahman bertungkus lumus meyakinkan kerajaan British yang kita boleh berdiri di atas kaki sendiri, bergabung menjadi sebuah negara yang merdeka. 1. Bangsa Laksamana Hang Tuah. Hang Tuah, pahlawan legenda yang paling banyak diklaim oleh negara luar. Pakar tempur silat handal ini tinggal di Melaka sekitar abad ke-15 dahulu semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Seorang laksamana yang handal mempertahankan kerajaan Melaka dari ancaman musuh. Hang Tuah adalah sebuah nama besar yang terkenal bukan sahaja di tanah Melayu, malah di seluruh Nusantara. Hang Tuah mempunyai 4 orang rakan, iaitu Hang Kasturi, Hang Jebat, Hang Lekir dan Hang Lekiu. Mereka menuntut ilmu persilatan dari seorang guru dikenali sebagai Adiputra. Yang menjadi kontroversi ialah asal-usul Hang Tuah. Ada fahaman yang berpendapat dia berasal dari tanah besar Cina. Begitu juga dengan 4 rakannya yang lain. Kononnya, nama sebenar Hang Tuah ialah Hang Tuah. Hang Jebat pula Hang Cifat. Hang Lekir adalah Hang Like. Dan Hang Lekiu adalah Hang Likiu. Bunyi agak ganjil dan menggelikan hati. Tiada sumber sahih mengesahkan pahlawan-pahlawan ini berasal daripada tanah besar China. Yang ada hanyalah spekulasi dan tersemat di dalam sejarah dan budaya masyarakat Malaysia. Hang Tuah adalah seorang berbangsa Melayu. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian pada hari ini. Sekali lagi, itu adalah antara fahaman pelik tentang sejarah Malaysia yang misteri. Pastikan kita jangan cepat percaya dengan apa yang kita dengar. Anggap saja ini sebagai sesuatu yang membuka minda kita untuk berfikir. Kita tidak perlu percaya untuk kita tahu. Itu sahaja daripada saya pada hari ini. Pastikan anda subscribe Kupi-Kupi Go. Kalau anda suka dengan video ini, pastikan anda like dan share. Like kami di Facebook, follow kami di Instagram dan Twitter. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.